Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman laporan utama. Kelas prasekolah akan diwujudkan di seluruh institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM termasuk Kolej Vokasional dan Institut Pendidikan Guru IPG bermula sesi persekolahan 2024-2025. Usaha tersebut bagi memastikan kanak-kanak seawal usia 5 tahun mendapat akses pendidikan yang bermutu tinggi. Menterinya Fadilah Siddiq berkata penambahan itu berdasarkan permintaan, keperluan dan keupayaan komitmen KPM. Sebanyak 129 kelas prasekolah ditambah tahun ini menjadikan jumlah keseluruhan 9,909 di seluruh negara bagi memberi peluang lebih ramai murid mendapat pendidikan di peringkat awal. RM1 bilion nilai ekspor direkodkan bagi sektor industri kreatif digital negara. Sektor itu berjaya merentas 120 pasaran dan wilayah pada tahun 2022 selain berkembang pada kadar 8% setiap tahun. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata lebih 300 studio di negara ini terlibat dalam pembikinan animasi, permainan, filem dan pelbagai aspek teknologi kreatif. Sementara 20 studio baru dibuka setiap tahun dengan lebih 180 harta intelek IP asal Malaysia. Selain itu, sejumlah 200 IP akan digunakan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC di bawah rangka tindakan My Digital dan rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Bantuan geran pelancaran dalam skim bantuan kebajikan disadang dinaikkan daripada RM2,700 kepada RM5,000. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia merupakan usaha untuk membantu golongan memerlukan memperoleh modal perniagaan sekaligus keluar daripada kemiskinan. Perbincangan telah dibuat dan akan dibawa kepada Kementerian Kewangan. Keutamaan diberi kepada penggantian paip usang serta menyasarkan penurunan kadar air tidak terhasil NRW bagi menyelesaikan isu bekalan air di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Datuk Seri Fadilah berkata ketika ini kadar NRW di negeri itu agak tinggi iaitu hampir 50%. Bidang kuasa air ini adalah di bawah bidang kuasa negeri. Dan tanggungjawab persekutuan ialah untuk membantu. Sebab itu keutamaan kita mengantirkan paip yang mana kita akan berikan secara geran dan dilaksanakan secara bersama dengan negeri Sabah. Dan diharapkan ini akan mengurangkan berlakunya NRW. Lembaga Tabung Haji TH diarah segera memperkukuh sistem keselamatan akaun THI jari bagi mengelak digodam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata tindakan perlu diambil bagi menutup ruang maklumat diceroboh. Dalam konteks apa yang berlaku yang melibatkan aplikasi tijari, Tabung Haji telah buat laporan polis. Dan kita akan bekerjasama, Tabung Haji akan bekerjasama dengan PDRM untuk menyiasat perkara ini dan dalam masa yang sama saya telah arahkan agar Tabung Haji, CEO Tabung Haji untuk memperkukuhkan lagi sistem keselamatan tijari ini dan kita akan mengambil pendekatan untuk memastikan keselamatan wang pendeposit ini terjamin. Kerajaan Johor adakan pertemuan dengan 40 syarikat pelabur berpotensi termasuk syarikat terkemuka dunia dalam perkhidmatan telekomunikasi, kimia, elektronik, periksaan global dan industri sinar X di Shenzhen, China. Ia bertujuan berkongsi perincian dan harapan pelabur mengenai polisi Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata Johor yang kaya dengan pelbagai sumber diyakini mampu menyediakan ruang ekonomi berdaya maju kepada pelabur. Beliau mengetahui delegasi kerajaan Johor ke Shenzhen selama 5 hari sehingga esok. Ramadan bersama Shopee. Beli sekarang.
Mahkamah Rayuan Putrajaya melepas dan membebaskan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad daripada kesemua 9 pertuduhan rasuah. Pertuduhan menerbitkan RM3 juta berhubung pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak. Panel 3 hakim diketuai Datuk Wazir Alam Maidin Mira sebulat suara membatalkan sabitan dan hukuman penjara 6 tahun serta denda RM15.45 juta selepas membenarkan rayuan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu. Hukuman sebelum ini dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Februari 2021. Hakim Wazir Alam kata terdapat merit dalam rayuan tersebut dan ia dibenarkan. Malah rayuan terhadap sabitan dan hukuman dibenarkan, manakala perintah Mahkamah Tinggi diketepikan. Dua lagi hakim yang turut bersidang, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk SM Komati Supiah. Isu berkenaan kad perakuan media Jabatan Penerangan Malaysia Japan termasuk mengenai tempoh sah lakunya sedang diteliti dan akan diumumkan penyelesaiannya dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata Japan sedang memaskini dan menyelaras kembali tempoh sah laku kad perakuan media untuk semua organisasi mengikut beberapa prosedur operasi standard SOP. Ada beberapa perkara saya minta untuk diteliti dan ia sedang diselaras semula. Jadi ini masih dalam pertimbangan Jabatan Penerangan dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan ada pengumuman susulan mengenai isu ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas pelancaran solusi digital penjagaan kesihatan oleh Celcom Digi. Semalam, Japan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya sedang menyelaras SOP kad perakuan media Japan termasuk berkaitan tempoh sah laku kad berkenaan. Penyelarasan turut mengambil kira dokumen Kod Etika Wartawan Malaysia KEWM, Institut Akhbar Malaysia MPI yang telah dikemas kini baru-baru ini. Pesara guru dari Selangor Marzita Ahmad dinobatkan Jutawan Al-Awfar Bank Islam Malaysia Berhad ke-42 bagi Disember 2023. Beliau yang baru 2 minggu membuka akaun memenangi cabutan utama akaun berkenaan bernilai RM1 juta. Saya memang dah lama merancang untuk menambah aset lah, seperti rumah dan sebagainya, mungkin juga dusun. Jadi sekarang kita mencarilah yang mana yang terbaik untuk saya dan anak-anak dan keluarga saya lah sebenarnya. Dan juga menambah pelaburan lah. InsyaAllah di Bank Islam saya akan pelbagaikan lah pelaburan di Bank Islam insyaAllah. Manakala pemenang kategori cabutan setengah tahun Zainal Mustafa dan cabutan bonus Muhammad Fauzi Zamhuri bersyukur terpilih menerima Tesla Model Y dan motosikal berkuasa besar Harley Davidson. Saya rasa gembira dan terharu lah dengan tak disangka lah saya dapat call daripada pihak cawangan mengatakan tahniah Cik Zainal sebagai pemenang. Ya, saya rasa simpanan ni satu yang sangat fleksibel lah sebab kita boleh buat transaksi. Mana sambil kita menyimpan, kita guna duit kita dan kita ada peluang untuk dapat cabutan-cabutan yang disediakan oleh Bank Islam lah. Menurut pengarah deposit dan kad Bank Islam Muhammad Nur Jab, pihaknya kini telah melakukan pembaharuan dan penambahbaikan dengan meningkatkan jumlah hadiah kepada RM18 juta dengan 15 kategori cabutan. Sangat mudah untuk membuka akaun Al-Awfar ni. Boleh membuka akaun secara online melalui website kami ataupun boleh pergi ke mana-mana cawangan untuk membuka akaun dengan nilai serendah RM100 sahaja. Ya. Dan ia terbuka kepada semua lapisan masyarakat, tak kira sama ada Islam ataupun bukan Islam, tak kira bangsa, India, Cina, Melayu, Kadazan, semua layak untuk membuka akaun Al-Awfar. Tambahnya, Al-Awfar merupakan satu akaun pelaburan inovatif berisiko rendah yang berkonsep mudarabah yang melibatkan perkongsian keuntungan dana yang dilaburkan dalam portfolio pembiayaan perumahan dan aset tetap sedia ada bagi memastikan pelaburan kukuh. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan Bank Islam menerusi akaun Al-Awfar juga merekodkan saiz dana berjumlah lebih RM5 bilion menerusi 1.2 juta akaun.
Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA dijangka selesai tahun hadapan bertujuan menambah baik struktur gaji, allowance serta kemudahan penjawat awam termasuk emolumen anggota polis. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, kajian tersebut dibuat mengikut kesesuaian dengan mengambil kira kos sara hidup semasa. Kementerian Siasatan Menyemak, emolumen serta kemudahan anggota keselamatan, mak kuasa termasuk anggota polis bagi memastikan kebajikan mereka terpelihara. Sebagai contoh, kerajaan telah mengemaskini struktur gaji dan skim perkhidmatan polis pada tahun 2016 di bawah rasionalisasi skim perkhidmatan PDRM bagi SSM. Di bawah SSM, skor gaji anggota polis tambah baik berdasarkan parity dengan skim-skim perkhidmatan uniform lain. Malah 27 bayaran insentif allowance turut dinikmati mengikut bidang penugasan dan penempatan anggota. Antaranya melibatkan bayaran insentif teknikal, bayaran insentif penyelenggara kapal udara berlesen dan bayaran insentif juruterbang. Mahkamah Rendah Syariah laluan pantas fast track akan dikembang dan ditambah di wilayah Persekutuan Putrajaya tidak lama lagi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, ini ekoran pencapaian cemerlang hampir 98% melalui penyelesaian kes di Dewan Laluan Pantas fast track Mahkamah Rendah Syariah. Ini merupakan satu naratif baharu Mahkamah Syariah yang perlu diberikan perhatian menunjukkan imej pemerkasaan Mahkamah Syariah itu sendiri. Namun begitu, apa yang perlu diberikan perhatian adalah harapan kita untuk Mahkamah Syariah walaupun terus berinovasi untuk menawarkan perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat. Menurutnya, selain penganjuran beberapa program yang berimpak tinggi dan berkolaborasi bersama agensi luar, menunjukkan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tidak bekerja secara terasing. Pengarah sebuah syarikat direman 4 hari bagi bantu siasatan kes tuntutan palsu. Tuntutan hampir RM1 juta didakwa dikemuka bagi kerja selenggara stor minyak, pemasangan paip dan kamera litar tertutup yang tidak wujud. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Irza Zulaikha Rohanuddin di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Suspek yang berusia sekitar 50-an itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Kesalahan didakwa dilakukan pada tahun 2021. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Datuk Azmi Kamaruzzaman yang dihubungi mengesahkan tangkapan. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat perkembangan semasa status gelombang haba di rantau negara kita. Setakat hari ini, masih lagi terdapat beberapa kawasan terutamanya di sekitar utara Semenanjung yang ditandakan berwarna kuning ini yang masih lagi diletakkan dalam status berjaga-jaga untuk status gelombang haba. Untuk kawasan-kawasan ini, ianya telah pun merekodkan suhu maksimum secara puratanya sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius sejak 3 hari yang lepas. Dan keadaan cuaca yang panas dan agak kering untuk kawasan di sebelah utara Semenanjung ini sebenarnya adalah disebabkan oleh hari tanpa hujan yang panjang untuk kawasan berkenaan. Stesen meteorologi kami di Cuping, Perlis sebenarnya telah pun merekodkan hari tanpa hujan yang sangat panjang sehingga 49 hari termasuklah hari ini. Dan keadaan hari yang kurang hujan untuk utara Semenanjung ini sedikit sebanyak turut menyumbang kepada keadaan panas dan juga kering di sekitar kawasan berkenaan. Oleh itu, orang ramai di sekitar utara Semenanjung sekali lagi dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Seterusnya kita lihat tinjauan cuaca semasa. Imej Jimua Radar menunjukkan keadaan cuaca ribut petir pada petang ini yang berlaku di beberapa kawasan seperti di Hulu Perak, di sekitar kawasan pedalaman Lembah Kelang, termasuklah di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar negeri Melaka dan juga di kebanyakan daerah untuk selatan dan juga tengah Johor. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini walau bagaimanapun dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah pula menunjukkan cuaca ribut petir yang turut berlaku di sepanjang kawasan barat negeri berkenaan daripada Kudat sehinggalah ke wilayah Persekutuan Labuan. Cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam.
Begitu juga untuk negeri Sarawak, ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di beberapa bahagian di sekitar utara dan juga di tengah negeri berkenaan seperti di Miri, Mukah, Bintulu, Limbang dan juga Kapit. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk bahagian Limbang dan juga Kapit ini sebenarnya dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Taman Perindustrian Samalaju bawa pelaburan lebih 100 bilion ringgit serta program rekalibrasi tenaga kerja. Hampir 6,000 pekerja Indonesia didaftarkan. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Terima kasih Sahi. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kerajaan Sarawak berminat untuk bekerjasama dengan Sakura Ferroalloys dalam menghasilkan bioetanol daripada buluh sebagai alternatif lain untuk bahan api penerbangan mampan SAF. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg percaya etanol buluh berupaya dijadikan sebagai produk baharu SAF. Ia berikutan keupayaan tanaman itu sebagai tenaga yang boleh diperbaharui serta boleh ditanam di kawasan Bintulu. We don't mind. You work with BDA and we allocate the area for you to plant bamboo. Not only for furniture but for your bioethanol. Tambah premier lagi, selain buluh, Sarawak kini sedang meneroka penggunaan alga sebagai SAF. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 Sakura Ferroalloys di Bintulu. Baik, dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Abang Johari berkata Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu berjaya membawa masuk pelaburan mencecah 111.73 bilion ringgit sejak mula beroperasi. Katanya, jumlah pelaburan tersebut telah memberikan impak positif kepada industri hiliran serta penggiat ekonomi domestik. Menurut Premier, pada masa sama hasil keluaran turut diunjurkan berjumlah 12.07 bilion ringgit dengan jumlah tenaga kerja seramai 10,000 orang. Malah, terdapat banyak lagi projek yang bakal memperkasakan industri di Samalaju. Salah satunya projek saluran paip gas sepanjang 70 km dari Bintulu ke Taman Perindustrian Samalaju yang dijangka siap pada penghujung 2025. Pengoperasian projek itu kelak akan meningkatkan pengedaran bekalan gas kepada para pengguna di Taman Perindustrian Samalaju termasuk turbin gas pusingan tergabung CCGT yang masih dalam peringkat pembinaan. Kerajaan Indonesia menyambut baik pelanjutan program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di Sarawak bagi membantu mengurangkan isu tenaga kerja Republik tersebut yang tidak memiliki dokumen sah. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono berkata, program itu sangat dihargai agar pelanggaran imigresen seperti tidak memiliki dokumen sah, tinggal lebih masa dan kemasukan haram dapat dikekang.
Tambahnya, penyertaan pekerja pendatang asing tanpa izin parti, majikan dan pihak Konsul Jenderal Indonesia serta Kerajaan Sarawak dalam program tersebut merupakan situasi menang-menang bagi pihak terlibat kerana saling memerlukan. Kami juga ikut mendukung program yang tahun lepas dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak iaitu RTK 2.0, ya, rekalibrasi tenaga kerja untuk mengurangkan undocumented workers. Nah, itu upaya kalau nanti ada continuation dari program ini kami akan sambut dan kami akan support. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Program RTK Sarawak diperkenal pada Julai tahun lepas dan sehingga Disember 2023, seramai 5,900 pekerja Indonesia tanpa dokumen sah telah didaftarkan. Sebelum program tersebut diperkenalkan, sekitar 4,000 parti telah dihantar pulang kerana pelanggaran imigresen yang merupakan peningkatan daripada lebih 3,000 orang pada tahun 2022. Sisa balak hanyut yang memenuhi Sungai Katibas sehingga ke Batarajang di Sibu pada Ahad lepas adalah disebabkan hujan lebat di kawasan Hulu Katibas. Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas, Lidam Asan berkata, hujan lebat telah menyebabkan berlaku banjir lumpur yang membawa sisa kayu hanyut ke sungai. Ia juga menghalang penduduk di sini mudik ke hulu, turun ke hilir disebabkan balak yang kayu, uras kayu lah yang menjadi halangan di sungai-sungai itu hampir terputus beberapa hari, dan sekarang keadaan sungai dah ada surut sikit dan kita berharaplah para pengguna sungai ini berhati-hati kerana sungai masih banjir. Cuma yang kurang sedikit itu adalah kayu-kayu, ranting kayu semua itu yang akan menjadi penghalang untuk kita menggunakan sungai. Lidam juga memberitahu banjir lumpur turut menjejaskan hidupan sungai. Penduduk mendakwa banyak ikan ditemui mati disebabkan air sungai yang terlalu berkeladak. Justru itu, beliau menggesa pihak berkaitan memantau aktiviti penerbangan pokok secara berlebihan selain aktiviti yang boleh menyebabkan hakisan di tebing-tebing sungai. Penduduk pula memberitahu kejadian tersebut antara yang paling buruk pernah berlaku. Air Katibas nak kalau bersau, tahu air Katibas nak ada jalan air Katibas mah kayu. Hari ni kayu tu dah taina nemu lah kita. Mayu hapat betul ni. Kayu mayu. Nak lihat, budak motor harinya. Walaupun sisa balak hanyut di permukaan sungai sudah mulai berkurangan, namun masih banyak sisa kayu yang tersangkut di tebing sungai dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna bot kecil di sepanjang Sungai Katibas. Baik, sementara itu Lidam memaklumkan hujan lebat di Hulu Katibas turut menyebabkan banjir berlaku di beberapa rumah panjang di sekitar daerah Song. Katanya bantuan telah digerakkan kepada penduduk terjejas manakala Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Song telah bermesyuarat bagi merancang penyaluran bantuan dan persediaan menghadapi banjir yang dijangka berulang. Kita juga membuat persediaan di bilik-bilik bencana di mana saya juga memberi sumbangan untuk persediaan peralatan dan keperluan seperti perpanjang, motor sangkut dan alat-alat safety untuk petugas-petugas kita untuk mereka pergi ke lapangan membantu orang yang terjejas. Menurut Lidam, ketika ini 3 buah rumah panjang di kawasan itu terjejas banjir dan sebuah lagi terjejas akibat tanah runtuh. Jelas beliau lagi, banjir lumpur dan lambakan sisa balak hanyut di Sungai Katibas turut menjejaskan bekalan air bersih di daerah Song. Sumber air mentah yang terlalu berkeladak menyebabkan air tidak dapat dirawat. Justru itu, 8 lokasi telah dikenal pasti bagi penghantaran bekalan air bersih kepada penduduk terjejas. Projek pembinaan jambatan kekal menyeberangi Sungai Undup di Kampung Beleti di Sri Aman dijangka siap tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, projek tersebut diluluskan di bawah Agensi Pembangunan Sri Aman, SADA, melibatkan dana berjumlah RM4.2 juta.
Projek itu mula dilaksana pada 12 Januari lalu dan dijangka siap dalam tempoh 12 bulan. Ia bagi menggantikan jambatan sedia ada yang sering terjejas apabila berlaku banjir. Datuk Francis yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang berkata, projek tersebut bakal memberi manfaat kepada penduduk sekitar. Justru beliau menyeru penduduk memberi kerjasama sepanjang pelaksanaan projek berkenaan. Datuk Francis berucap demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Berkenaan di Sri Aman. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih. Untuk perkembangan dari Sabah, antara fokus kerjasama rentas kementerian dan parti, platform terbaik bantu rakyat. Bersama Suaran Shah dengan laporannya. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan melaksana lebih banyak program kolaborasi dalam usaha memajukan sektor keusahawanan di Sabah. Komitmen itu disuarakan Menteri KUSKOP Datuk Iwan Benedict dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Atta Kurup dalam sesi libat urus kedua-dua kementerian bersama usahawan Sabah yang berlangsung di Kota Kinabalu. Datuk Iwan memberitahu kolaborasi kedua-dua kementerian sejajar dasar kerajaan madani yang tidak mahu kementerian bekerja secara solo, sebaliknya berhikmat secara bersama dalam usaha membela rakyat. Saya fikir ini yang diperlukan oleh rakyat kita, iaitu pimpinan yang boleh bekerjasama menggunakan kekuatan di kementerian masing-masing untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Sabah kita. Saya yakin ini bukan akan menjadi penghujungnya, tetapi dia akan menjadi satu titik permulaan kepada lebih banyak lagi usaha yang kita akan melipat gandakan bersama untuk membawa balik kepada rakyat di Sabah. Sesi libat urus ini turut menyaksikan kedua-dua pemimpin muda Sabah ini berada di pentas yang sama menjawab pelbagai isu yang dibangkitkan usahawan Sabah, terutama program pembangunan pertanian dan keusahawanan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, ketika mengulas kerjasama Parti APCO dan PBRS, kedua-duanya senada bahawa sebarang langkah dan keputusan mendapati pilihan raya negeri Sabah akan diputuskan secara bersama dalam kepimpinan kerajaan madani. Bekerjasama mengikut kapasiti di kementerian masing-masing untuk deliver apa yang sepatutnya kita deliver kepada rakyat di negara ini, kepada rakyat Sabah khasnya, dan biar rakyat menilai. Kita tidak mahu kerjasama auta, kita mahu satu bukti yang kita sudah boleh bekerjasama. Kita juga ingin menunjukkan bahawa kita ini berfikiran terbuka dan inovatif untuk mencari kaedah baru untuk bekerja melalui kerjasama politik. Tetapi yang penting kita merentasi parti, merentasi kementerian, dan akhirnya yang mendapat manfaat itu adalah rakyat. 10 notis pengesahan maklumat barangan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dikeluarkan terhadap 10 premis di Sandakan menerusi Ops Catut 2024 pakaian sekolah. Notis dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat awal sama ada berlaku sebarang peningkatan harga bagi barangan yang diperiksa. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Sandakan Azdi Zukri John berkata, tindakan itu juga bagi mengesan sekiranya berlaku peningkatan peratus untung bagi jualan barangan terbabit selain mengesan sekiranya terdapat elemen mengambil keuntungan secara tidak munasabah. Bagaimanapun katanya setakat ini, KPDN Sandakan tidak menerima sebarang aduan membabitkan kenaikan harga pakaian sekolah dan alat tulis. Setakat ini, KPDN Sandakan telah membuat 10 pemeriksaan dan juga 10 notis lah. Notis ini untuk mengetahui harga dan juga bekalan barang-barang keperluan sekolah ni lah. Dan kita akan terus memantau untuk memastikan bahawa barang-barang kelengkapan sekolah ini cukup di pasaran dan juga harga itu munasabah lah.
Penggunaan alat inovasi pengering solar bersepadu InSolar berupaya meningkatkan pendapatan komuniti nelayan dan petani. Alat ciptaan bersama Profesor Madya Dr. Jidon Janaun dari Universiti Malaysia Sabah UMS dan Profesor Teknologis Dr. Arham Abdullah dari Universiti Malaysia Kelantan UMK itu kini digunakan oleh nelayan dan petani di Kota Belud dan Tumpat, Kelantan. Naib Chancellor UMS Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, alat pengering menggunakan solar boleh mengeringkan ikan, jagung dan sisa kopi walaupun ketika cuaca lembap. Beliau berucap dalam majlis menandatangani perjanjian perkongsian harta intelek antara UMS dan UMK di Galeri Chancellery UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Datuk Dr. Razli Cherazak berkata, penggunaan InSolar berjaya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan di Tumpat sehingga RM10,000 sebulan berbanding sekitar RM3,000 sebulan ketika menggunakan alat pengering konvensional. InSolar yang merangkul pelbagai anugerah inovasi peringkat kebangsaan adalah pemenang pingat emas dan penerima anugerah khas The Star of New York teknologi hijau dalam pertandingan berprestij di Jerman tahun lalu. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni menyantuni pasukan keselamatan POS Kampung Tan Duo Lahadatu. Tun Johar dan Toh Puan dibawa melawat galeri POS Kampung Tan Duo yang mempamerkan pelbagai barangan milik pengganas serta kronologi kejadian pencerobohan bersenjata di Lahadatu pada 2013. Sempena lawatan ini, pasukan keselamatan POS Tan Duo menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar sebagai menghargai pengorbanan pasukan dalam menjaga keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Lawatan turut diiringi timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Yusuf Abdal yang juga ahli Parlimen Lahadatu. Pos Kampung Tan Duo dijadikan kem tentera selepas tragedi pencerobohan bersenjata pengganas Sulu dari selatan Filipina yang mengorbankan 10 wirah negara dan lebih 68 pengganas Sulu. Kerajaan negeri akan memanfaatkan sepenuhnya hubungan baik dengan Mesir untuk memantapkan bidang pendidikan menerusi perkongsian ilmu. Usaha itu dijayakan menerusi kolaborasi antara Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dengan tokoh-tokoh ilmuwan dari institusi pendidikan terkenal dan agensi agama Mesir. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Universiti Azhar dan dengan pejabat kemuftian negara Mesir yang mana kita akan berkolaborasi dengan Majlis Ugama Islam Sabah dalam bidang pendidikan dan perkongsian ilmu. Kita akan menghantar anak-anak kita yang berada di Mesir, yang sedang belajar di Mesir untuk kursus fatwa di sana dan juga pegawai-pegawai kita insyaAllah kita akan berikan pendadahan di pejabat kemuftian dan di program-program yang disediakan oleh Universiti Al-Azhar. Datuk Arifin ditemui media selepas melancarkan program Semarak Ramadan tahun 2024 dan bicara turas sempena Simposium Turas Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Kolej Islam MUIS yang dijangka menerima pelajar sulungnya tahun ini juga akan menawarkan program bersama Universiti Al-Azhar dan pejabat kemuftian Mesir, manakala pelajar Sabah yang kini menuntut di Mesir akan mengikuti kursus fatwa di sana. Nasib 25 keluarga yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Laut Bungawan Isnin lepas akan diberi perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan. Setiap keluarga turut menerima bantuan wang tunai dan bakul makanan. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu pihaknya juga memberikan bantuan kelengkapan persekolahan kepada anak-anak terlibat. Amat bersimpati dan mudah-mudahan mereka semua yang dilanda ujian Allah ini akan bersabar. MUIS dan agensi-agensi yang lain akan membantu seperti mana biasa. Kejadian kira-kira pukul 12.30 hari itu memusnahkan sepenuhnya 9 daripada 11 buah rumah yang terbakar. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.
Sahi, silakan. Terima kasih Suaran. Beralih ke selatan tanah air. Antara perkongsian hari ini, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP buka permohonan geran Iskandar Puteri Rendah Karbon. Langsung dari studio RTM Johor Bahru bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin. Terima kasih. 71 projek komuniti Iskandar Puteri Rendah Karbon IPRK berjaya dibantu dengan keseluruhan bantuan geran bernilai 1.7 juta ringgit. Tahun ini, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP membuka permohonan bagi geran IPRK 4.0 yang menawarkan bantuan sehingga RM50,000. Pegawai Perancang Bandar dan Desa MBIP, Safwan Sari berkata, inisiatif ini sebagai platform mempersiap warga bandaraya ini dalam menepani masalah perubahan iklim. Bidang ditumpukan termasuk berkaitan infrastruktur hijau, pengurusan sisa mampan, pemeliharaan alam sekitar serta pertanian dan sekuriti makanan. Tapi kali ini kita telah melaksanakan inisiatif ni selari dengan kita punya pelan tindakan iklim 2030 milik MBIP. Dengan itu kita telah memperkenalkan satu platform yang dipanggil sebagai Iskandar Puteri Rendah Karbon ataupun secara ringkasnya diberi nama sebagai IPRK lah. So IPRK ni adalah merupakan satu platform untuk komuniti di dalam kawasan MBIP menjalankan pelbagai inisiatif awareness dan sebagainya berkaitan dengan masalah perubahan iklim. Jadi sebab kami komuniti, kami tiada peruntukan khas. Jadi apa yang kami cuba dapatkan geran daripada ataupun sumbangan daripada agensi kerajaan atau majlis tempatan lah. Dan saya boleh kira mungkin ini kejayaan komuniti Flora pun sebenarnya sebahagian besar adalah sumbangan daripada MBIP lah. Itu. Surau Taman Pulai Flora Skudai merupakan penerima geran IPRK yang membangunkan sebuah kebun komuniti dan hub rendah karbon sebagai pendapatan sampingan kepada surau. Orang ramai dijemput menghadiri sesi taklimat penawaran geran IPRK 4.0 yang bakal diadakan pada 17 Mac ini di Auditorium MBIP. Majlis Daerah Kota Tinggi MDKT beri amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap individu tidak bertanggungjawab mencuri tong sampah awam. Insiden kehilangan tong sampah sering dilaporkan dan ia menjejaskan kebersihan kawasan sekitar dan imej daerah tersebut. Ahli Majlis Kota Tinggi Muhammad Ali PE berkata, insiden itu berlarutan sejak sekian lama, membabitkan puluhan tong sampah hilang dipercayai dicuri. Tapi kita bersangka baiklah yang mereka ambil tong sampah ni untuk kegunaan mereka sendiri di rumah. Dan saya sarankan sekali siapa yang berminat, kita sedia berkongsi. Yang memerlukan kita sediakan. Dan kepada yang nak buat koleksi pun tak ada masalah. Kalau sampah ni untuk jadi koleksi mereka di rumah, kita pun akan hantar juga. Kan dia 2 dalam 1. Koleksi dan boleh guna untuk buang sampah. Tegas beliau, pelaku boleh disiasat mengikut Undang-Undang Kecil Vandalisme MDKT 2012 yang memperuntukkan hukuman denda RM2,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Jadi bila pengunjung datang nak buang sampah tak boleh. Bila sampah letak sepa-sepa nanti salahkan pengunjung yang kotorkan tempat. Padahal majlis dah sediakan tong sampah tapi tong sampah pula dicuri orang. Jadi semua nama semua akan jadi buruk lah. First of all, dia akan memberi impak yang sangat buruk terhadap penduduk, terutamanya penduduk awam untuk macam meniaga ke, macam orang melancong datang sini nak buang sampah. So dia akan menyukarkan penduduk tu buang sampah lah, dan dia akan menyebabkan persekitaran kita ni kotor macam sungai ke, macam tu lah. Terdahulu, MDKT menerusi hantaran di Facebook menyeru orang ramai melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan sekiranya mempunyai maklumat berhubung kejadian.
Menjelang Ramadan, Kelab Permata Syurga Johor Darul Takzim santuni golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU di sekitar Kota Tinggi Johor. Lebih 60 bakul makanan disumbangkan menerusi program Mahabah Kasih. Bakul Ramadan 2024 di Kampung Seri Jaya, Kota Tinggi Ahad lalu. Pengurusinya Partiva Masiran berkata bantuan berupa beras dan barangan keperluan dapur diharap mampu meringankan beban. Syukur Alhamdulillah kami tengok pun kurang-kurangnya bantuan ni sebab Ramadan ni anak-anak nak sekolah, lepas tu nak puasa, nak syawal, jadi kos hidup tu agak berganda lah kan untuk bulan Mac ni. Jadi dengan ada program macam ni, kurang-kurangnya kita tengok mereka tersenyum tu, senyuman dia orang tu insyaAllah dapat buat kita semua. Itu je lah. Keseluruhan sumbangan dianggarkan bernilai hampir RM5,000 dengan setiap bakul makanan bernilai RM90. Usaha mundi ini bakal diperluas pada tahun hadapan dengan sokongan pemimpin setempat dan pelibatan badan bukan kerajaan NGO lain. Contoh kalau kita lihat kategori-kategori kurang upaya seperti sindrom Down, cerebral palsy dan mereka yang ada sindrom seperti Collins syndrome dan pelbagai keistimewaan tertentu ada pada mereka. Jadi kalau kita bantu mereka ini dan beri ruang pada kelab ini untuk memanfaatkan society, masyarakat sekeliling dengan bantuan-bantuan masyarakat, ia memungkinkan banyak aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan boleh kita kategorikan sebagai kategori kumpulan fokus yang berdaya maju. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. 5 termasuk 3 pegawai imigresen direman 5 hari kerana dipercayai terlibat rasuah. Suapan disyaki diterima bagi membantu warga asing masuk ke negara ini secara haram. Perintah reman sehingga 10 Mac dikeluarkan Magistrate Nur Khalida Farhana Abu Bakar di Johor Bahru. 4 lelaki dan seorang wanita itu ditangkap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor antara 5 petang hingga 11 malam semalam. 3 pegawai imigresen dicukup ketika bertugas di lapangan terbang antarabangsa Senai. Mereka 2 orang awam ditahan di pejabat SPRM dan di Larkin. Siasatan awal menjumpai beberapa pesanan ringkas mengandungi tawaran dan penerimaan wang rasuah daripada warga asing yang ingin masuk negara ini. Pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi Alias mengesahkan penahanan. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Bagi menggalakkan amalan berwakaf, Yayasan Wakaf Malaysia memperkasa Pusat Sehenti Sistem Wakaf Tunai Malaysia SWTM. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, melalui sistem digital itu pelbagai kemudahan disediakan secara dalam talian. Ia termasuk melaksana perwakafan tunai secara sekali beri atau membuat permohonan wakaf secara potongan gaji bagi penjawat awam. Makni di sini saya dah sebutkan tadi, kita nak menggalakkan masyarakat untuk berwakaf. Di pihak Yayasan Wakaf Malaysia mestilah menyediakan platform untuk memudahkan masyarakat untuk memberikan sumbangan wakaf tadi. So jadi sistem yang dibangunkan ini adalah sebagai jawapan usaha yang dibuat oleh Yayasan Wakaf untuk menggalakkan masyarakat di luar sana untuk berwakaf. Menurutnya, pengguna juga boleh memuat turun dan mencetak penyata sumbangan wakaf bagi tujuan tuntutan potongan cukai. Ia bagi memastikan proses pewakafan dapat dilaksana dengan lebih efisien. Sejak ditambah baik 5 Januari lalu, lebih 8,000 pengguna telah menggunakan sistem berkenaan. Semua pewakaf layak mendapat potongan cukai pendapatan sehingga 10% di bawah subsection 44-11C Akta Cukai Pendapatan 1967. Museum di Melaka menerima peningkatan pengunjung lebih 2 kali ganda sejak Januari lalu, sekaligus menjadikannya antara produk pelancongan paling berjaya bagi merealisasikan sasaran 18.7 juta pelancong sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Laporan Raihan Rahim.
Pelbagai program dianjur bersempena Februari sebagai bulan bertemakan sejarah. Ini termasuk program bermalam di muzium yang menjadi antara medium terbaik menarik kehadiran pengunjung. Muzium yang ada di dalam Negeri Melaka ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Contohnya sebelum ni kehadiran satu bulan 30,000 dan peningkatan tu 100%, pengunjung seramai 60,000 dan hari itu 20 hari bulan itu saja, 20 hari bulan kita buka secara terbuka kepada semua pengunjung. Pada 20 hari bulan itu saja 28,000 sehari, 28,000. Bagi meningkatkan pemahaman sejarah, budaya dan warisan Melayu Melaka, kerjasama dengan pelbagai agensi tempatan dan antarabangsa juga giat dilaksana. Kalau dulunya kita lebih kepada mempamerkan artifak, tapi sekarang ni bila kita dah expand kita punya fungsi dan tugas tu, jadi lebih ramai orang yang berminat dan curious apa yang ada dekat muzium sebenarnya sekarang kan. So macam pelajar-pelajar sekolah pun bila kita buat program treasure hunt, heritage race dekat dalam muzium ni, diorang baru tahu apa sebenarnya muzium ni. Muzium Samudra misalnya merekodkan jumlah pengunjung tertinggi. Ini diikuti Muzium Istana Budaya, Muzium Kapal Selam dan Muzium State Heist. Tengok barang yang lama, cantik kan, yang mana dulu tak ada, sekarang ni ada barang yang dulu dia orang masukkan dalam muzium kan. Jadi suka tengoklah yang mana kita tak dapat tengok tu. The museum is telling a lot of things, maybe the history of this country and all that. So yeah, I was going inside and yeah, I do explore a lot of things. Malacca Museum, a lot of things to see and can feel the Malaysian traditional historical culture, or people in here is a ship inside museum. So I think it's very interesting. Saban tahun, Muzium Samudra mencatatkan jumlah pengunjung tertinggi. Dengan tahun 2023, kira-kira 220 pengunjung direkodkan. Tahun Laut Melaka 2024, pelbagai acara menarik dirangka bertemakan muzium dan sejarah bagi menyuntik rasa cintakan negara selain menggalakkan orang ramai mempelajari sesuatu dari sejarah negara. Raihan Rahim, RTM. 3 lokasi pintu masuk ke Melaka dijadikan gerbang pantun bagi menyambut kehadiran pelancong. Dalam melestari dan mempertahankan seni warisan itu, kerajaan negeri turut mewujudkan laman sesawang gerbang pantun. Oleh yang demikian, bukan saja di kalangan masyarakat Melayu yang pandai berpantun, kita telah mendapat pantun-pantun yang lebih tinggi nilai seni budaya daripada kaum baba dan nyonya, yang telah menghasilkan lebih pada 500 pantun yang akan dibawa masuk di dalam gerbang pantun Melaka. Beliau kata demikian dalam persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15 di Seri Negeri Air Keroh. Datuk Seri Abdul Rauf turut memaklumkan Institut Tun Perak dalam peringkat akhir menerbitkan buku pantun untuk tatapan generasi masa depan. Sehingga 4 Mac, 108,934 individu atau 16% telah direkodkan mendaftar sistem padu di Melaka. Kerajaan negeri komited mempergiat usaha bagi meningkatkan jumlah pendaftaran tersebut. Kita bimbang pada tarikh tamat 31 Mac ini kerajaan dah tutup untuk pendaftaran padu. Sekiranya masih ramai lagi rakyat di luar sana yang layak menerima subsidi bersasar ini tidak pendaftar padu, akhirnya mereka tidak dapat terima. Saya berharap dengan bantuan semua wakil rakyat dalam DUN dan semua ahli parlimen dalam Negeri Melaka, semua agensi kerajaan, kita sama-sama perkasakan pendaftaran padu yang berbaki 26 hari lagi. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan dikemukakan Adun Sungai Rambai dalam persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15. GZ Melaka sebagai sebahagian daripada kawasan Jelapang Padi Selatan. Kerajaan negeri akan membawa cadangan itu kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Exco Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka Dr. Muhammad Akmal Salim kata, ketika ini Jabatan Pertanian Negeri sedang menjalankan kajian bagi mendapatkan keluasan sebenar kawasan sawah padi di Melaka untuk diwartakan. Pertanian. Jadi kalau kita setuju, maka Negeri Sembilan, Melaka dan Johor
Kita akan combinekan menjadi satu jelapang padi selatan. Kelebihan jelapang ni, segala sumber tu untuk sawah padi ni akan diberikan kepada jelapang dulu. Termasuklah pembekalan benih, baja dan juga mungkin ada peruntukan pengaliran berbanding dengan sawah-sawah yang berada di luar jelapang ni. Jadi sebab tu kita nak masukkan mereka dalam jelapang, dan pada masa yang sama kita boleh gazetkan terus tanah sawah ni jadi terus tanah sawah padi. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Akmal maklumkan bekalan telur ayam mencukupi bagi menampung keperluan pengguna di Melaka sepanjang Ramadan ini. Kerajaan Persekutuan akan mengkaji cadangan Kerajaan Negeri Kedah untuk meningkatkan kos dan peruntukan projek loji rawatan air LRA yang mengalami kelewatan. Pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya akan berbincang dengan pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Kedah bagi mengenal pasti punca kelewatan itu. Sebelum kita sampai kepada menimbangkan cadangan untuk meningkatkan kos dan sebagainya, bajet dan sebagainya, kita akan buat keputusan bersandarkan kepada analisis sebab musabab yang menyebabkan kepada kelewatan seumpama itu. Okey, dia boleh jadi satu faktor, boleh jadi ada faktor lain. Jadi kalau kita selesaikan yang tu, faktor lain belum selesai, tak jadi juga. Jadi kita kena tengok secara keseluruhan. Sebelum ini, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Akmal Rasulullah Muhammad Nasir, menafikan Kerajaan Persekutuan mahu menjadikan mana-mana pihak sebagai mangsa dalam isu kelewatan LRA seperti dituduh pembangkang. Katanya dakwaan pembangkang bahawa kelewatan pembinaan LRA disebabkan Kerajaan Persekutuan tidak melayan permohonan menaikkan harga barang projek di bawah variasi harga VOP adalah tidak berasas. Susulan cuaca panas fenomena El Nino melanda di Kedah ketika ini. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Baldi Shah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah menasihati orang ramai menghadapi cuaca panas dengan mengikut arahan pihak berwajib termasuk pelajar sekolah yang bakal memulakan sesi persekolahan mereka minggu hadapan. Bila cuaca panas ni kita dengarlah nasihat daripada pihak-pihak yang berkenaan. Kalau cuaca panas, janganlah kita duduk main tengah panas, duduk luar. Kita kurangkan duduk dekat open area. Kalau macam sekolah tu, saya difahamkan aktiviti kat luar tu dikurangkan ataupun tak buat terus. Budak-budak pun kena dengarlah apa cikgu kata. Sama jugalah dengan orang-orang dewasa ni. Siapkan segera projek pembaikan cerun penempatan orang asli Kampung Sungai Ruil, Cameron Highlands. Demikian titah Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Baginda juga mahu pembaikan tersebut dilaksanakan sebaik mungkin agar kejadian sama tidak berulang. Juga cerun-cerun yang lain juga perlu ambil kira dan di mana adanya cerun-cerun di jalan perlu juga ambil kira untuk keselamatan pengguna jalan. Baginda berkenaan melawat dan mendengar taklimat perpindahan mangsa kejadian cerun runtuh di perkampungan berkenaan. 17 keluarga terlibat turut menerima sumbangan. Kejadian Oktober lalu menyebabkan 6 rumah dan beberapa kenderaan penduduk rosak. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah berkenan meraikan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Baldi Shah dalam satu majlis santapan diraja di Kangar. Berangkat sama Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid dan Sultanah Kedah Sultanah Malihah Almarhum Tengku Arif. Keberangkatan tiba Tuanku Sultan dan Tuanku Sultanah Kedah disambut Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Halil. Kerajaan Negeri Perlis bakal menubuhkan satu jawatan kuasa bersama 3 wilayah di selatan Thailand dalam usaha menarik pelancong asing masuk ke Malaysia. Selain itu, limpahan ekonomi dapat dirasai pemain industri pelancongan di negara ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata jawatan kuasa berkenaan ditubuh bagi membincangkan isu semasa yang dihadapi pelancong dari kedua negara.
Kita akan tubuh jawatankuasa bersama lah antara Kerajaan Negeri Perlis dan 3 wilayah khususnya di selatan Thailand ni, Yala, Songkhla dan juga Satun. Kita tubuh untuk kita memudahkan lagi hubungan antara Perlis dan juga tiga wilayah ni lah. Beliau berkata demikian selepas perjumpaan dengan beberapa wakil pelancongan dari Thailand di Hat Yai. Tambahnya, sehingga kini masih terdapat beberapa isu dibangkitkan berkaitan pelancong asing memasuki negara melalui sempadan padang besar. Bagaimanapun, melalui kerjasama erat yang bakal dilakukan, diharap ia mampu menyelesaikan isu berkenaan sekaligus merancangkan pelancongan negara. $220,000 penduduk di Terengganu telah mendaftar dan mengemas kini di sistem pangkalan data utama padu setakat semalam. Di Kemaman, komuniti Madani Kampung Gong Limau mengambil langkah proaktif membuka kaunter bagi bantu pendaftaran padu menyasarkan golongan warga emas. Lebih 200 penduduk ambil kesempatan mengunjungi kaunter yang dibuka di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. Dapat memberi sedikit kelegaan dan kesenangan kepada pihak masyarakat yang ingin mendaftar padu, dan juga ini adalah salah satu program yang kami susun di bawah komuniti kami, dan insyaAllah diharapkan dengan program-program seperti ini pihak masyarakat khususnya di komuniti kami dapat mendapat manfaat dan juga maklumat yang terkini daripada pihak kerajaan. Komuniti turut menyediakan perkhidmatan menggunting rambut dan mendapat sambutan lebih 50 pelajar sekolah. Unit Transfusi Darah Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu mempergiat program derma darah bagi menampung keperluan ketika Ramadan dan musim perayaan Aidilfitri. Program dilaksanakan antaranya di 30 buah masjid terpilih di seluruh Terengganu sepanjang Ramadan. Pakar Perubatan Transfusi HSNZ Dr. Roslina Remli berkata, kebiasaannya 1,000 hingga 1,500 beg darah diterima setiap bulan. Namun pada Februari hingga semalam, hanya sekitar 800 beg darah berjaya dikumpul. Program derma darah di masjid akan dilaksanakan selepas jemaah menunaikan solat sunat tarawih. So memandangkan kita dah hampir bulan puasa, lagi beberapa hari lagi, jadi kami sasarkan lebih kurang 1,500 hingga 2,000 beg darah untuk kita tampung penggunaan semasa bulan puasa dan juga selepas raya. Sebab kebiasaannya selepas raya stok darah akan menurun dengan cepatlah sebab penggunaan sangat banyak selepas raya, sebab terdapat peningkatan pembedahan, kes-kes pembedahan, kes-kes kemalangan yang memerlukan darah dan juga kes-kes pendarahan lepas beranak lah. Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.